Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati fadil pengacara majlis, yang dimuliakan pengurusi ahli jata kuasa dan imam-imam Masjid Al-Ihsan, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 23 Syawal bersamaan dengan 24 Mei 2022, kita dapat mengadakan satu kuliah perdana di masjid kita ni, Masjid Al-Ihsan, di bangunan baru ini. Kita kata alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, tempat yang cantik, masa yang diberkati, hati yang terbuka untuk menjadi ahli masjid. Kenapa kita kata lagu tu? Sebabnya Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Quran surah At-Taubah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tanda surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah. Memakmurkan rumah Allah di sini, para ulama tafsir mengatakan membinanya, mengadakannya dengan begitu cantik dan indah, dan juga menghidupkan dengan ibadat, maka itu dipanggil imaratul masjid. Masjid tak mungkin kita imarah dia dengan bangunan saja tanpa orang, dan boleh kita imarahkan masjid dengan orang walaupun binaannya kecil. Maka di sini menjadi suatu perhatian ataupun cabaran kepada kita muslimin dan muslimat, bagaimana kita nak jaga imarah masjid kita setelah Allah Ta'ala anugerahkan bangunan yang comel, bangunan yang cantik, yang lawa. Tak ada sebab dah kita nak kata tak boleh pergi masjid panas. Tak panas dah. Kita kipah kita bawa gergasi pakar kita bubuh. Ya. Mana kalau kata nak menyabit, nak cari sebab kita tak pergi masjid kerana panas, tidak ada hujah. Nak kata apa lagi, tidak ada hujah di hadapan kita selain daripada kita terus melangkah untuk mengimarahkan masjid rumah Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Ta'ala letak innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ini satu CJ penganugerahan yang besar kepada kita para jemaah sekalian. Siapa dia? Nak letak dia dalam kumpulan orang yang beriman, hendaklah dia duduk mengimarahkan rumah Allah Azza wa Jalla dengan pengimarahan yang begitu baik. Maka kita para jemaah sekalian, bila sebut tentang ini, kita nak letakkan kita dalam kumpulan orang-orang yang duduk di bawah kategori orang yang mendapat naungan, bayangan pada hari kiamat yang tidak ada bayangan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita kepada kita tentang kiamat. Allah Taala sebut lagi, yauma tubaddalul ard, pada hari ditukar bumi. Bangkit pada hari kiamat esok, bumi kita ni tak ada bukit, tak ada apa, kosongnya dia. Dan tidak ada tanda-tanda pernah dihuni oleh manusia. Tidak ada tanda bumi itu telah dihuni, diduduki oleh manusia, sebab Allah Ta'ala tukar dia punya keadaan. Dulu kita bukit buka banyak, hutan banyak, zaman itu tak mikir dah tentang bukit, tak ada, kosong manusia dia. Dan pada saat itu tadnus syam, matahari dekat dengan kepala kita.
matahari duduk atas kepala. Matahari yang ada le ni, jauh mana di antara dia dengan kita? Jauh mana? Mana ahli sains? Tak ada. Hak boleh bagi tahu kepada kita matahari le ni jarak dia dengan kepala kita berapa juta kilometer. Tak ada cikgu-cikgu hak bagi sains ke apa pun tak ada. Royak berapa pun kita kena cari muka bagi tak pergi ukur belaka. Nah. Tapi orang panggil dari sudut fakta sains itu tak boleh nak auta mana. Jauh ni pun kita rasa panas. Bagaimana pada hari kiamat esok jarak matahari dengan kepala kita mil, qadra mil, sekadar 1 mil. Ada kata ulama mil itu dengan mana satu batu, ataupun mil sekadar satu jarak yang begitu dekat. Allahu Akbar. Namun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri kepada kita sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan ini Allah Taala letak di bawah bayangan yang tidak ada bayangan pada hari kiamat itu kecuali bayang yang Allah Taala sediakan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya baca ringkas je lah. Kita ambil angka. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang layak duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Panah takut rasa. Dengar cerita kita rasa takut. Bila takut, bagaimana persiapan? Kalau setakat takut saja, tu orang khoya ni panggil. Mana tu? Takut. Takut siapa? Takut Tuhan. Maya ke duduk hari ni? Duduk lagi. Ni hantar dia hantar ke hospital dekat. Ya, dia panggil masuk dalam hospital jiwa. Cakap saja tak buat kerja. Maka di antara 7 golongan yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mana pemerintah yang adil, dialah orang yang layak. Allah SWT letak, Nabi letak nombor 1 pemimpin yang adil. Sebab apa? Kalau pemimpin tu adil, dia baik, kebaikan dia bukan untuk dia. Satu negeri, seluruh rakyat mendapat tempias keadilan dia. Tapi kalau dia zalim, habis orang kena zalim. Maka dia layak nombor 1. Ada juga para ulama mengatakan imam di sini, imam yang besar, imam negara, khalifah, presiden, perdana menteri, semualah yang besar-besar. Dan juga termasuk juga imam peringkat daerah, peringkat kita. Imamul adil, mana pemimpin yang adil. Kita ni bila jadi suami, jadi ayah, pemimpin yang adil. Yang kata adil tu perdana menteri tu, kita ni lah, jangan duk. Kita ni dalam bab kita dengan Allah, jangan banyak tolak ke orang. Kita banyak tolak ke kita, barulah kita nak jadi orang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda, orang muda yang membesar dengan suasana beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Mana kita didik anak kita ni supaya daripada awal lagi beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sinilah saya bawa satu kempen. Dulu sebut dah, tapi kita ulang balik hari ni. Apa dia kempen kita? Kempen kitanya masuk syurga sekeluarga. Sedap ke kempen? Bunyi sedap tak? Masuk syurga sekeluarga. Kalau tanya siapa pun atas dunia ni, kita nak pergi syurga ke tidak? Semua jawab nak pergi belaka. Betul? Kadang kata biar orang lain pergi dulu, tak apa. Jangan buat gitu. Tu tanya nak pergi masjid lah gitu tu. Nak pergi syurga, jangan kata okay, kita dulu. Jangan duduk main watak orang lain. Soalan yang pertama sudah jawab. Nak pergi syurga sekeluarga. Setuju belakang? Setuju. Baik. Mari soalan yang kedua, jangan marah. Jawab molek. Waktu pergi masjid, berapa orang lagi? Tak saya jawab lah. Hamba seorang lagi. Mak dia berjaga-jaga mari. Anak kita mari tak mari? Jawab derah, mari ke tak? Duk mana anak? Nak pergi syurga sekeluarga ke tak? Itu dia panggil, biar sentak sikit dia panggil ayat tu dah. Nak pergi belakang. Ada apa-apa yang kita pergi masjid tak pergi anaknya apa? Budak-budak ustaz. Budak-budak duduk atas ayah. Budak tu duduk siapa?
al-imamul adil. Tu kata, hak tu kata, malam ni kita tak pergi ke Putrajaya, kita pergi ke Kuala Abu ya pada sen. Nah, apa dok mikir untuk imam adil. Kita tu di mana tugas kita? Masjid ni kecil ke besar? Tanya pengurusi, dia kata besar. Macam mana kita nak kecilkan masjid kita ni? Boleh ke tak ni? Gimana? Tanya orang lama ni. Nak kecil masjid boleh ke tak boleh? Boleh. Lagu mana? Pakat mari penuh kan, jadi kecil dah dia. Buat masjid kecil. Dia kata masjid kapur besar tak? Kecil sebab penuh semua. Engkau kecil je kan seorang. Maknanya inilah peranan kita, tanggungjawab kita para jemaah sekalian, mesti dulu tak apalah, baru ni kena PKP anak budak-budak tak boleh mari. Nah, itu SOP dia panggil, PKP, SOP berapa pi. Yang penting sekarang ni alhamdulillah, kata alhamdulillah. Allah Taala angkat dah Covid ni, boleh katakan banyak hilang dah dia tu. Kita boleh mari masjid semula, boleh mari dengan majlis ilmu, boleh buat Ramadan pun kita boleh bertarawih dengan cara baik, qiyam Ramadan pun dibenarkan. Alhamdulillah. Kesyukuran nikmat Allah SWT itu, dengan Allah Taala beri pula bangun ni hak comel, hak lawa, hak besar gini, buat mari berlaku anak-anak. Timbul lagi soalan, dia kata ustaz, boleh je kita pergi, tapi AJK masjid pula cengeng, dia termarah ke budak-budak. Ni kita bincang AJK sikit, jangan. Kalau mari anak masjid, ni bukan taman bunga, bukan taman permainan, ini masjid. Buat mari anak kena jaga, bukan biar dia berambak gitu. Nah, ni ada setengah tempat ni ustaz duk ceramah gini, budak hunggang naik atas lepas botol tu belum mau atas. Jadi lagi tu apa? Jadi kita kena jaga. Maknanya dibenarkan bawa anak-anak tapi dengan kawalan ibu bapa. Jangan benar, jangan dia main, jangan dia, ataupun kita bawa anak yang memayyiz, ni yang sudah pandai lah, sudah camrah jaga disiplin masjid, kita kata alhamdulillah. Ini projek masuk syurga sekeluarga. Waktu ada kuliah, waktu ada ceramah yang sesuai dengan anak kita, kita boleh bawa. Ada kalanya tidak sesuai, pengajian tinggi-tinggi, buat mari budak kecil, tak ada pula dengan dia. Anak tengok budaya orang Arab di masjid Mekah ke, di masjid Madinah ke sama. Lepas maghrib dia bawa anak dia, semua bawa beg sekolah. Kalau ayah duduk dengar ceramah untuk guru depan, dia beri anak dia buat kerja sekolah. Dia panggil wajibat. Duduk nulis. Buku sekolah masuk masjid. Pula dah banyak kerja. Juga kita pun nak suruh orang mari patut syarat tu pelik-pelik, jangan. Kecuali buku yang tak sesuai, latihan yang orang ada gambar-gambar hak itu cerita lain. Tapi bawa buku-buku yang munasabah dengan kita kata alhamdulillah. Tengok yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kalau boleh biar anak kita tu, kita nampak dah generasi yang akan datang nak sambung tugas kita ni, anak-anak kita belakang. Bermula daripada kita semua ahli qaryah, kita pakat awak mari anak kita, awak mari keluarga kita, alhamdulillah, biar berkampung di sini, sekurang-kurang apa, maghrib dengan isyak. Kalau tak ada waktu lain pun, ni ada setengah maghrib, setengah masjid, dia buat solat subuh berjamaah pada budak-budak. Siapa dia daftar molek, subuh boleh kekak, boleh bagi hadiah. Tak ada masalah nak bagi hadiah. Cuma kita kena tahu, budak tu pergi kerana hadiah ke kerana dia nak solat? Kita ni pergi kerana hadiah ke kerana solat? Mana kita tahu dalam hati orang, atau jangan dia korek hati orang. Tapi sekali-sekala buat, insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalaulah itu je matlamat dia pergi masjid, bahaya. Nanti kalau tak ada hadiah, dia pun tak pergi juga. Macam kita jugalah, bila kita ada majlis, ada program, kita pun siap dalam iklan, makanan disediakan. Ramai selalu mari. Tak tahu mari berkat isyak dah. Mari berkat dengan isyak. Pasal apa? Makan yang lepas isyak. Takkan kita nak makan tengah ceramah. Jadi kita letak. Yang ketiga, siapa kita? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang laki, dalam hadis kata rajulun, laki-laki, kita kata termasuklah wanita muslimah yang hati dia mu'allaqun fil masajid, terikat dengan masjid. Boleh tak boleh kita nak ikat hati kita dengan masjid? Boleh. Lagu mana?
Ni cerita nakal ni. Ada orang tu bersungguh benar dia nak pergi tanding AJK masjid. Orang tanya dia, "Apa ni sungguh sangat nak jadi AJK masjid ni?" Dia kata kalau jadi AJK, gambar dia gato di masjid. Ada setengah masjid kan dia tak gambar AJK. Jadi terlaksanalah hadis, hati dia tergantung di masjid. Orang kata membaca molek ke hadis. Nabi kata hati, qalbuhu. Dia tak kata suratuhu. Nabi bukan kata gambar dia tergantung di masjid. Hati dia bergantung di masjid. Apa dia maksud hati bergantung di masjid? Dalam wafi riwayatin, iza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Bila dia keluar je, duk mikir nak mari pula. Itu makna hati terikat dengan masjid. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Kemudian ada 4 lagi tu, kita berhenti setakat tu dulu. Kita nak ambil tajuk kita ya. Sekarang ni projek kitanya bagaimana nak kecilkan masjid kita ni. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan mampu. Sekarang ni pun ahli maaf kita sudah ada 200-300 orang. Tu hok mari sore baru tu. Kalau 5 anak bawa mari belaka, jadi berapa ratus? 200 kali 5 berapa? 1000 berapa dah masjid kita, kecil dalam masjid. Itu cara kita. Sekarang ni lepas tu satu lagi ahli Korea hok tak kenal masjid ni, kita nak buat lagu mana? Ahli Korea hok tak mari masjid, nak buat lagu mana? Cuba cadang dengan malam ni. Boykot. Ada juga orang yang fikir kita boykot dia. Kalau dia ajak majlis tahlil ke, dia ajak gapo, jangan pergi belaka. Kau tak pergi, kau tak mari. Kita ni jangan kerah, tak lawan dengan kerah. Kita berlembut. Boleh ke tak boleh? Kita mikir orang ni duduk dekat masjid tapi tak aja mari. Kalau dia mari pun waktu ada bagi, dia panggil apa dia? Ni orang bagi makan ni ke orang miskin. Tabung masjid, apa dia panggil istilah masa koyuk ni? Gedek bank makan ni macam-macam. Bantuan. Kita nak beri bantuan apa? Kena masuk perangkap dulu, jangan lock gitu. Pergi sembahyang asar di masjid, daftar nama sebelum bayar. Ni pakai bui. Sudah ambil maya budak juga tak jadi. Kita nak bagi upah ni biar orang panggil biar pandai dah. Kita nak pergi ngai pun ada upah dia. Nak ngai udah ad upah kau ni, nak ngai ikan besar upah kau ni. Jadi kita tahu. Kita dengan orang-orang yang payah nak mari masjid ni, kita bagi umpan biar boleh kaya. Itu stand dia. Yang dengar dia tu mari juga ni. Kalau boleh tulis surat pula. Pengurusi tulis surat, email tulis surat. Tuan, alhamdulillah untuk bulan ni tuan telah dipilih oleh AJK Masjid menjadi ahli setia masjid. Kena pergi. Kalau dia bagi alasan tak boleh, kita ada kereta, tak ada motor, kita mari ambil untuk 3 hari pertama. Gunalah pendekatan-pendekatan yang boleh ambil. Tapi kalau kecek pun tak jadi, panggil pun tak mari, honi pun tak mari, ketika itu kalau kita nak bismillah, kita nak buat tindakan disiplin baru boleh. Senang ya, jangan disiplin, jangan pergi kat mudah ya. Dia kata kalau kita, tapi awal-awal jangan buat. Panggil dulu, ajak dulu, kecek molek-molek dulu. Kalau kerah juga tak mari, ketika itu barulah kita boleh berbincang bagaimana kita nak buat terhadap ahli-ahli qaryah kita yang tak dengar kata. Mudah ya, hidup atas dunia ni bukannya payah. Coba tindakan-tindakan gitu tu biar orang panggil berhikmah dengan cara-cara yang baik. Kita kata alhamdulillah. Itu baru 3. Yang keempat tuan-tuan tanda, rajulani tahabba fillah, orang laki-laki dan juga wanita, sama-sama wanita yang berkasih sayang kerana Allah. Ini kita baca tajuk lain ni. Yang kelima, rajulun talabathum ra'atun zatu mansibin wa jamal, mana-mana orang yang digoda, yang diganggu oleh laki-laki, diganggu oleh wanita, wanita oleh laki-laki, maka ketika itu dia kata inni akhafullah, aku tak mau, aku takut pada Allah. Dia kata ustaz kita tua-tua, mana ada orang nak kacau lagi? Betul ke tak ada orang kacau? Ana ingat benarlah kata-kata Allahyarham ayahanda kita ni, Tuan Guru Haji Amr Rahman, dia selalu sebut, dia kata ibu bapa kita ni ingat molek umurnya tak tua. Kau ada umurnya tua? Ada. Umurnya tak tua. Yalah. Pokok bergelekok dengan batannya ni. Umur dia hijau lagi. Itu maksudnya boleh. Saya baru dapat maklumat.
Ada seorang pak cik ni umur 70 lebih dah, kaya harta benda, duk gila nak menikah dengan yang tidak sesuai dengan dia, tidak sesuai. Pasal ni godaan-godaan tu mari. Lo ni godaan dia tak mari kok ni dah, dia mari kok alam maya. Sahabat kita ni baik orang, duk telefon kita, ustaz jadi dah ni. Orang ni nak masuk Islam, Allahu akbar. Habis harta bendanya nyetransfer piti ke perempuan yang menyamar. Dia panggil scammer sekarang ni. Jangan ada main. Bila-bila ada masjidnya scammer dia orang yang tak baik, habis duit kita. Baik kita sedekah masjid. Ada seorang tu anak kempen dia suruh buat pondok wakaf, tak mau. Tiba-tiba mari berair mata, dia kata Allah, kalau anak buat rumah wakaf pun ni siap banyak dah. Lo ni akaun dia 800,000 kosong, nyambil dia buat scam. Oi bijak. Dia gini ya benarnya. Lagi tajuk kita semula tu. Kita pergi kepada calon yang keenam yang boleh layak duduk di bawah bayangan rajulun tasaddaqa sadaqatan. Mana-mana orang yang sedekah fa akhfa. Dia sembunyikan sedekah dia tu. Ini sedekah. Kita eloknya sedekah ni boleh dua-dua. In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kamu zahirkan sedekah, baik. Wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara. Tapi kalau kamu beri secara apa ni? Secara sembunyi, lebih baik. Sebab dia lebih kepada keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tak sama orang kita wis senyap-senyap di rumah dia, keluarga kita, anak-anak kita miskin, kita pergi sedekah. Ataupun mak kita ambil nombor akaun dia malam-malam senyap-senyap. Tak sama dengan kita pergi bawa video, bawa kamera siap-siap, nak baginya sekapik beras ya. Tapi gambar tegak 2-30 keping ambil. Kita kata berbeza. Anda tak pertikailah. Sahabat-sahabat kita NGO ambil gambar bagi derma, itu kita bukan pertikai. Yang kita nak bagi tahunya apa dia? Kalau boleh kita rahsiakan sedekah, itu yang terbaik. Sebab ni rombongan yang keenam ni, orang yang sedekah secara rahsia. Sampai peringkat Nabi buat analogi, beri tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Gitu nah dia punya keadaan. Jadi kalau kita cari orang miskin, senyap-senyap kita pergi rumah dia, hantar beras, hantar makanan. Dengarkan cerita dulu, kita bagi tahu kisah cucu Nabi nama Ali Zainal Abidin. Dengar cerita dia. Cucu Nabi ni bila orang tidur malam-malam, dia pikul gandum, dia hantar rumah orang miskin. Bukannya orang kapur biasa, cucu Nabi Ali. Tak lama dia mati radhiyallahu anhu. Bila mati, tak ada lah orang hantar makan dia malam-malam. Lepas pada seminggu dia mati, barulah pecah rahsia. Orang mandi mayat kata, pasal apa Ali ni berkutu belakang dia? Comel cucu Nabi ni. Tapi kulit dia macam berkemak kutu gitu. Adakah dia sakit kulit? Dah. Rupanya malam-malam dia duduk mikul makannya, dia tahu rumah orang miskin. Seminggu lepas dia mati, katanya 100 keluarga kelaparan menunggu makannya tak sampai. Baru orang tahu, hok bagi makannya malam-malam ni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bagi beras 2-3 kapit buat saya duduk sibuk duduk jajar kau kata jajar kau ni dah. Kawan tu siapa berkutu belakang. Pikul makannya, tak ada siapa tahu. Ana waktu baca cerita ni, kita tak apalah. Keikhlasan Syekh Ali tu kita terima. Yang kita peliknya orang miskin ni, tak ada nak tunggu tepi tangga tengah malam. Pegang tangan, siapa dia mari ni? Orang ke jin? Tak ada. Tak ada riwayat. Mana kata kita taruh malam bangun tidur ada gandul. Malam ni aku tak tidur, aku nak tunggu di tepi tangga ni. Dia mari tong rembah gandul kita pegang dia. Siapa dia katmu ni? Orang ke manusia? Jin ke manusia? Tak ada siapa tahu. Bila tahu? Ba'dal maut. Setelah dia mati seminggu baru orang tahu, dia rupanya Allah. Boleh tak boleh kita masuk dalam mencalonkan diri kita derma cara ikhlas? Boleh ke tidak? Boleh benar. Masuk masjid senyap-nyap boleh tabur peh. Tak ada apa. Pasal itulah kita kadang-kadang tak suka lagu tu. Tak suka nak isytihar, nak iklan. Baik. Calon yang ketujuh, ini tuan-tuan mampu insya-Allah. Wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang bangun pada tengah malam
waktu senyap-senyap tak ada orang, dia boleh menangis kerana takut pada Allah Azza wa Jalla, sampai menangis kita depan Allah. Ini dia panggil 7 golongan orang yang boleh duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat, insya-Allah. Agak-agaknya 7 ni kita boleh berapa? 7/7. Hak mana tak ada? Hak jadi orang muda dalam ibadat terlepas dah kita dah menjadi orang tua dah. 9/7. Imam Adil ni kita ni jadi tak pernah jadi ketua dah, jadi orang tua ya. 5/7. Maknanya lagi banyak pencalonan, dan insya-Allah tak lekat dalam banyak-banyak calon tu hak boleh kita, insya-Allah. Tapi kalau kita boleh 7/7, jadi kelayakan untuk mendapat arah bayangan pada hari kiamat itu besar ke tidak? Alhamdulillah. Jadi kita nak kempen malam ni, iaitu yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Boleh ke tak boleh? Insya-Allah. Ada sebuah hadis. Cuma hadis ni agak hadis tadi sahih. Hadis ni disebut oleh para ulama tentang orang yang selalu pergi kepada masjid, maka orang tu ada tanda-tanda keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ni kita nak tengok kita kuat tak kuat iman, mudah ya. Orang pergi ke tak pergi? Tak apa nak pergi. Ketebah minggu lepas dah. Tak, jauh ke masjid dari rumah anda? Gitu ke tajuk? Siapa dia baca minggu lepas? Kau tak ingat tajuk tu minggu lepas? Ingat kau tak ingat? Anak sekali anak gora. Ceramah malam Sabtu. Kita tanya wali masjid. Minggu ketebah tengah hari tadi. Tajuk ke apa? Dia pakak tengok, akhir kali dia cari hak tak email. Hak dia baca ketebah. Rupanya dia ingat ittaqullah ya. Lepas tu tajuk tak tahu ke apa. Pasal tu email kena sebut tajuk kita minggu ni, jauh ke masjid dari rumah anda. Tengok dia panggil sentak dah tajuk tu sebenarnya. Sebab kalau dekat apa tak mari. Tak mari tu jauh. Sebab itulah hana teringat benar kata-kata seorang tokoh ulama salaf. Tuan-tuan yang rajin tulis ni, tulis nama dia. Nama dia Ibnu Ijlan. Ibnu Ijlan ni rahimahullah taala, dia tulis, dia kata-kata dia ni orang panggil agak menyentak kita. Dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi. Quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan orang mukmin duduk di hati. Betul ke tak betul? Kau duduk di kaki. Kita ni kuat duduk kaki, kau duduk di hati. Kaki kena kuat juga, dia tak boleh mari. Tapi berapa ramai orang tak kuat? Jalan bertongkat, kena tolak dengan kereta, usung pergi masjid, siapa dia? Tapi berapa ramai orang yang kuat? Nak sebutkan yang marah demo. Kau tak apa sebut contoh. Gatih basikal, siapa 50 kilo boleh? Nak pergi masjid 50 lakoh tak siapa. Tahu tak? Jangan marah ahli-ahli basikal, itu contoh. Dia kata ustaz sendiri kita tak naik basikal ni. Naik, jangan tak naik, tapi naik di masjid, bukan pergi lain. Betul ayat ni. Quwwatul mu'min fi qalbi. Kekuatan orang mukmin duduk dalam hati. Berapa ramai orang tua tak seminggu lepas raya, berapa hari lagi puasa ni? Sudah. Kita hari ni 23 Syawal dah ni. Kalau tak puasa lagi hari ni tak ada dah dengan ni hari ni. Berapa hari lagi ni kah? Mana? Ni hari lagi? Jangan main. Dia kata bukan salah kita ustaz. Salah rumah terbuka banyak doa. Kira cara apa rumah terbuka? Kita nak puasa. Allahu Akbar. Kita ni banyak suka menyalahkan orang, kita tak menyalah kita tengok. Quwwatul mu'min fi qalbihi. Orang tua-tua kita tak ada jel loceng. Kita ni 3 jel loceng. Hok jel dalam telefon lagi, hok jel dia lagi. Pukul 5 pagi ting bunyi, tak bangun-bangun juga. Orang hati dia kuat, jiwa dia kuat, tak payah jel loceng. Pukul 5 tu jelek mata siap. Nak gimana? Bangun tahajud. Kita kata masya-Allah tabaraka. Allahu Akbar. Baiklah. Kita ringkas-ringkasnya cerita masjid ni banyak lagi. Maka kita kata tadi Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dia kata apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan rumah Allah Taala itu iaitulah orang yang beriman. Di akhir ayat kita fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan orang yang kekal solat,
berada di masjid, mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ini, ia termasuk di kalangan orang yang mendapat hidayah petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka di situ para ulama mengatakan imarah masjid ada dua tanda kita. Satu dipanggil imaratu al-bina, imarah mendirikan binaan masjid. Masjid kita ni kira sudah dah ni, kau tak sudah lagi? Nah pengurusi sudah dah, kau nak lagi biti? Tak serah, tak serah duit. Sudah 90%, banyak lagi tu. Dah, maka ketika itulah kita kena letak, dia panggil imaratul bina, imarah binaan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut hadis yang sahih, tuan-tuan tanda, man bana masjidan, siapa dia bina masjid, ia bertari bihi wajh Allah. Siapa dia bina masjid kerana Allah, kita kena letak situ. Banallahu lahu mithlu fil jannah, Allah Ta'ala akan bina seumpama binaan itu juga dalam syurga. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Kata imam, kata-kata ini saya nukil, baca penuh supaya tuan-tuan tak marah kita. Wa man banahu bil ajri, siapa dia bina kerana nak ambil upah. Macam tukar-tukar bina rumah ni, boleh pahala ke tak boleh pahala dia? Kita upah orang buat masjid, dia pun buat masjid kerana upah, boleh pahala ke tidak dia? Boleh pahala dengan, tapi tak sama dengan orang yang bina tanpa upah. Jangan pula tak sewa masjid gitu, tak boleh pahala, boleh gaji. Tapi kalau dia niat nak tolong, nak bina masjid, dia boleh dua-dua. Alhamdulillah. Alam boleh, gaji boleh. Tapi ingat, la yahsulu lahu hadzal wa'dul mahsus. Mana dia tak akan capai janji khusus yang Nabi sebut, banallahu lahu, itu tak dapat. Sebab dia buat kerana tadi. Baiklah, dia boleh pahala secara umumnya. Itu kata Ibnu Hajar. Seorang lagi ulama tulis kata-kata ulama ni, saya nukil kepada tuan-tuan secara amanahnya. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi dia kata apa? Wa man bana masjidan fakataba ismahu alaihi fahuwa ba'idun anil ikhlas. Siapa dia buat masjid, dia tulis nama dia, maka orang itu jauh daripada ikhlas. Berat juga ni kata-kata Ibnul Jauzi dari kitab Kashful Mushkil min hadis sahihain Ibnu Jauzi. Sebab itulah kita gembira apabila tuan-tuan bina masjid ni kekal dengan nama Masjid Al-Ihsan. Saya pergi satu masjid baru ni, nama dia Masjid Al-Ikhlas. Kita kata pasal apa nama ikhlas? Sebab tuan dia yang bagi duit berapa juta dia buat tu tak mau terus. AJK pergi pujuk nak buh nama dia, tak mau. Buhlah masjid nama kapun ni. Kalau kapun ni buh nama kapun masjid kapun. Akhir sekali puak-puak ahli jatuh kuasa masjid letak nama Masjid Ikhlas, tafaul, mengambil sempena baik dengan insya-Allah kita mengharapkan tuan dia yang infak 2-3 juta duit tu ikhlas kerana Allah, sebab dia tak mau tulis nama dia. Jadi kita ingat, tak boleh kau tulis nama ni. Setengah orang ni semua nama tu. Pergi sebuah masjid. Saya tak sebutlah nama kawasan masjid, tapi tak jauh lah daripada kawasan kita ni. Semua bagai di masjid ada nama belakang. Tengok kipah gergasi, comelnya kipah, kita tengok. Sebut nama dia marah pula. YB fulan. Senang. Beri gelaran sikit dah. Kata sungguhnya orang masjid tak boleh beli ke kalau dia tak beri kipah? Boleh ustaz, tapi dia nak beri. Tapi syarat kena buh nama dia. Tuan-tuan, kalau orang mari atas benda nak buh nama, kata balik, kita beli masjid lebih ikhlas tanpa nama. Kau ada dah nama. Tarik balik kalau tidak mesti. Eloknya macam tu. Ada orang nak bagi infak, tapi kena tulis nama dia. Kita kata saja, kita cari ke tabur lain pula. Macam-macam manusia ni ada atas dunia. Yang kita bui berapa pun tulis belakang. Kita kata janganlah, biarlah. Itu kata Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Maka Allah Taala akan beri kepada kita itu dari sudut binaan. Maknanya imaratul bina itu termasuk dalam pahala membina masjid. Alhamdulillah, tuan-tuan ambil kesempatan. Masjid kita ni tak cukup banyak lagi. Kita percukupkan dia. Habis program sini, masjid ni tak cukup lagi ni. Pergi mak sana pula. Oi, dia kata saya duit ustaz. Kita dengan duit ni dua ya tuan-tuan. Tanda sikit kata-kata. Kita dengan dunia ni
di antara satu daripada dua. Sama ada kita meninggalkan dunia atau dunia tinggal kita. Betul ke tidak? Kita meninggalkan dunia atau dunia tinggal kita. Bila kita meninggalkan dunia? Bila kita mati. Meninggal dunia orang panggil. Pasal tu dia panggil, oh dia tu meninggal dunia. Pasal apa meninggal dunia? Sebab dia sudah tinggal mati dah dia. Bila mati, harta kita jadi hak siapa? Jadi hak waris. Ada harapan balik kita ke? Ke tak apa ada harapan? Kalau anak dia baik, insya-Allah harta terbalik semula ke ayah dia. Ana banyak orang ada mari pondok ni. Dia nak jumpa kita, dia kata ustaz saya nak jumpa. Buat mari duit sikit. Ini bahagian pusaka yang saya terima daripada arwah mak ke arwah ayah. Habis saya nak pulang balik duit ini kepada dia. Kita kata sejuknya hati, sejuknya perut mak mengandung anak lagu ni. Nak pulang balik duit kepada dia. Tapi nak wakaf, nak buat pondok, buat masjid. Kita kata jazakallahu khairan wa barakallahu fi. Ada. Tapi orang ramai kak jebek mari. Kenapa tu? Minta tolong maya ajak ustaz. Habis hartanya rapah dia orang tu, rapah dia orang ni tak ada apa dah. Lebih-lebih lagi hok menikah senyap-senyap. Kau tak boleh rayak sini. Mari. Buat mari anak kecil-kecil rumah kita. Nak minta tolonglah ustaz nasihat. Minta tolong doa maya ajak. Abai-abai hok bini nombor satu tu rapah semua harta. Dia kata anak yang ada ni tidak diiktiraf. Tak iktiraf mana kawan tu biar ayah dia, surat menikah pun ada, surat beranak pun ada, tak iktiraf. Kata biar ni ambil lah atas dunia ni kecil lah. Dia kata kecil kau besar pun budak ni nak membesarkan berapa tak ada harta pok tinggal. Nya rapah dia abai-abai habis. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Dunia ni kita sama ada kita tinggal dunia ataupun dunia tinggal kita, bagai kita rusak. Macam baru ni Covid mari, hilang habis kedai-kedai perniagaan kena tutup. Itu dunia tinggal kita. Cuma kita kena ingat bila masuk dalam kubur. Sebab apa dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dalam Quran Tuhan kata ya Allah minta tangguh baliklah, minta tangguh dulu mati ni ataupun atas kali dunia, tujuannya nak sedekah. Pasal apa? Ketika itu baru kita tahu nilainya sedekah. Sedekah ni boleh buat waktu senang, waktu susah, waktu sakit, waktu segar. Boleh belaka dia sedekah. Bila-bila je boleh. Cuma kalau sedekah di saat nazak, itu ulama kata kita kena tengok dulu. Nak lulus ke tak lulus. Sebab ada orang dia benci anak dia tak mari cara dia, dekat nak mati dia wakaf habis harta dia. Kita pun jangan seronok, oh dia ni bagus, dia wakaf habis. Bukan bagus, dia nak marah anak dia tak cara dia. Ada juga lagi tu. Dekat nak mati balas lagi dengan anak buat apa. Ini kita kena ingat. Jadi imarah masjid dengan duit yang kita ada. Sebab tu bila Nabi sebut, bila seorang anak Adam kata mali, harta aku. Hak mana harta kita sebenar? Tiga je dalam hadis Nabi sallallahu alaihi. Nabi kata hartamu sebenarnya tiga saja. Yang pertama apa yang kamu makan, yang sudah ambil baja-baja tu hak kita. Pakaian yang kamu pakai, ni hak kita pakai jadi lusuh, itu hak kita. Yang ketiga sedekah yang kita sampaikan, itu hak kita. Wa ma siwa zalik, lain daripada itu harta orang. Kita duk jaga harta orang, bukan harta kita. Duk jaga harta orang, bukan harta kita. Jadi lo ni kita nak jadi harta kita kau tak jadi. Tuan-tuan balik fikir, tengok akaun banyak mana ada malam ni. Senyap-senyap mari esok saya nak sudah masjid. Boleh ke tak boleh? Dia kata ustaz pandai sedap cerita dia. Tak. Kita tolong ya, sebab kata di ahli motivasi, kain kapal tak ada poket. Sedap juga ayat-ayat motivasi tak. Dia kata kain kapal tak ada poket, mana tak boleh bobo pitih dalam poket. Kain kapal baru tak beli kain mahal-mahal. Beli ke? Kain mahal ni untuk beli pakai baju gaya. Kain kapal beli kain hok keras tu dia beli. Kalau salah kita beli kain mahal, tukar kapal kaya tukarlah. Hok ni bayar baju gaya, beli hok lain. Hok ni untuk kapal ni maksudnya tanah. Mana standard dia bukan standard kemegahan, tak ada dah kita. Allahu akbar. Baik, itu imarah yang pertama. Imarah yang kedua dia panggil al-imaratul haqiqiyah. Imarah yang sebenar masjid ni dengan apa? Bizikrillah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita duduk di masjid, dengan kita mendirikan solat dan banyak mengingati Allah dalam masjid.
Oh, kena zikir kuat. Dah. Zikir tu semua benda. Mengingati Allah, nama dia zikir. Termasuklah majlisul zikri itu majlisul ilmi. Kata di para ulama salaf, majlis ilmu ni termasuk majlis zikir. Sebab dengan ilmu kita diperingatkan oleh penceramah, oleh para pentazkirah, oleh para pendakwah tentang kematian. Kita ni kena buat persiapan. Kita mati hari-hari tengok orang mati, tak kata ada. Jadi kita nak. Mana dia panggil mendirikan solat. Kemudian kita banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan menghidupkan majlis ilmu. Alhamdulillah. Pihak AJK Masjid kena sediakan ilmu kepada jemaah kita. Jadi ilmu tu kena lengkap. Dalam jadual kita kena lengkap. Kita ada ilmu fiqh, ada. Ada ilmu tauhid, kena ada. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu akhlak ataupun tasawuf. Tasawuf kena pilih hak sesuai dengan kita. Oi, kita nak mengaji kitab tinggi ni, martabak 7 kita kata. Martabak atau martabak ni, ana ingat dulu waktu Allahyarham ayah kita ada dulu, dia mengajar kitab tasawuf. Jadi sudah mengaji khatam kita adalah hak duduk dekat ni berani tanya. Dia kata, "Tok Guru, begitu ni khatam dah kitab ni. Alhamdulillah. Agak-agak kita naik martabak mana ni?" Wah, sedap naik martabak mana? Mula Tok Guru ni tengok ke puak ni, puakmu ni boleh makan martabak, dia kata. Oh, dia kata kota kitab tak ni. Nak naik mana? Aku tengok mula-mula mari tu, semaya sunat 2 rakaat, pakhlo ni 2 rakaat juga, tak tambah lagi. Nak naik martabak. Boleh makan martabaknya kata dia. Pasal itulah kita dalam bab kitab akhlak, kitab tasawuf, jangan bincang hak tinggi-tinggi, tak siapa makam. Lagi tak payah ada. Habis nak ngaji kita apa? Kitab mudah. Penawar bagi hati. Cukup dah tu. Bagian penawar bagi hati. Kitab tasawuf nak menggilakkan hati kita. Kalau kita beramal dengan waktu pun, insya-Allah jalan ke syurga tu ada. Sudah jelas di depan mata kita. Sebab kita ada 7 anggota zahir yang menjadi punca. Punca kebaikan, punca keburukan duduk situ belakang. Mata, telinga, mulut. Ni anggota kita. Kita nak tengok benda baik, nak tengok Quran dengan mata. Tengok maksiat dengan mata juga. Lidah nak zikir, nak baca Quran, nak nasihat kepada orang dengan lidah. Nak mengopak orang, lidah juga. Jadi semua tu anggota-anggota. Syekh Abdul Qadir mendiri dalam kitab dia Penawar Bagi Hati. Alhamdulillah kitab ni saya sudah buat syarah ringkas-ringkas. Sudah cari kedai tu tulis Penawar Bagi Hati yang ditahqiq oleh Abu Anas. Kita tolong bantu letak hadis-hadis huraian sikit supaya lebih jelas. Maknanya dia ada 7 anggota yang menjadi pintu masuk. 10 sifat-sifat mazmumah yang mesti dihapuskan. Kemudian diikut dengan 10 sifat mahmudah yang menjadi kewajipan untuk kita menghiaskan diri kita. Kekal situ. Kita hok pelik-pelik tinggi-tinggi jangan. Lo ni pelik-pelik atas dunia ni berlaku. Oi, dia kata kalau nak naik martabak kena pergi bertapa dalam gua 40 hari, maya jemaah pun dak, maya jemaah pun dak. Macam mana kita nak kata? Bagaimana kita? Orang nak syarat jadi wali ni kena pelik. Yang ada orang duk tabah wali, dia panggil wali majzub apa benda. Wak naik atas mimbar ni, pakai cucuk rokok di atas mimbar. Saya duk kai pakai pohon naik. Baju tak pakai, kita kata jangan duk tukar kat kita ni antara wali dengan wala. Dia boleh baca belakang, dia bagi bawah bagi atas. Betul tu lah kitab yang pelik-pelik dia akan jadi benda pelik. Cukup dah. Kita belajar kitab-kitab yang murni, yang mudah dipahami, jelas. Kemudian satu lagi ilmu yang kita kena hajar di masjid kita ni, ilmu sirah Nabi. Sirah Nabi kena ada. Jangan tunggu boleh maulud ya, boleh maulud kita baca sirah. Enggak nak baca banyak mana sirah. Ceramah saja. Lepas tu cakap makan, tak ada. Sirah ni kena baca daripada awal biar kita tahu Nabi kita ni lahir di mana, membesar lagu mana, kemudian perjuangan dia, berapa kali dia perang, banyak, biar ada. Kitab sirahnya ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil yang paling mudah kak, dia panggil Ar-Rahiqil Makhtum. Kitab ni boleh katakan isi dia tu kebanyakannya jelas lah. Ada 2-3 perkara yang ditegur oleh ulama. Penceramah tu bolehlah betul balik. Jadi kita kena lengkapkan. Kita tak boleh ikut ustaz mengajar. Kita tu kena atur jadual ilmu subjek ni. Tafsir ada orang ngajar dah. Bawa cukup ustaz. Kitab
Hadis ada orang ngajar tak cukup. Fiqh ada ngajar. Cuma fiqh kalau nak pecah boleh. Fiqh ibadat satu, fiqh muamalat satu. Sebab dia jauh sangat jarak. Kita duk main bagi air jak muda apa tua. Air pak bagi. Tak, sekali mari bak riba tak tahu gapo. Piah contoh ada pala duk di riba sebab kita tak ngaji bak riba tu haram. Kalau kita ni persepsi masyarakat antara rasuah dengan riba mana besar, mana berat? Rasuah dengan riba mana berat? Berat rasuah. Pasal apa berat rasuah? Sebab dia ada badan pencegah rasuah. Betul tak? Boleh ditangkap, boleh dipenjara. Tapi ada badan pencegah riba, ada tak ada? Kita ni pencegah riba duduk ceramah sini. Sudah ceramah, cantik bawa piah duduk dalam riba apa sini. Jumpa dengan skema skim cepat kaya, cepat miskin, ngomong belakang. Sebab kita tak mengaji bab muamalah. Bila kita tak mengaji bab muamalah, kita jadi tak tahu hak mana betul, hak mana tak betul. Asal kau orang mari jual skim kak, oh dia ni pakai peyuh dia tu, tak akan nipu. Masya-Allah. Abu Jahal pakai serban. Tengok dalam cerita Abu Jahal pakai serban ke tak dia? Kita bukan menghina serban, jangan salah faham ni. Serban kita pakai, tapi pakaian tidak melambangkan kebenaran. Pakaian tidak melambangkan kebenaran. Yang benarnya apa yang dia buat tu bertepatan dengan syariat, baru kita kata betul. Maka kita nak situ. Duduk di masjid. Jauhi di masjid ni, kata biarlah kita duduk dalam masjid sebagaimana kata di para ulama. Dia kata orang mukmin, tulis kata-kata hikmah ni. Orang mukmin duduk dalam masjid seperti ikan dalam air. Ikan duduk dalam air, suka tak suka dia? Ikan boleh air suka. Kita boleh masuk masjid berasa malas kelik kalau boleh. Nah, sampai isteri tanya, mana tak kelik lagi tu? Hidup sikit. Baliklah nasi sejuk dah. Kelik. Tapi ada jangan salah. Nak cerita sini pun takut dia marah. Tak cerita kan macam nak cerita dah. Ada seorang pakcik ni lama di masjid. Kalau di masjid, handphone tak aja tinggal. Lama duduk masjid. Orang klik belakang pun dia duduk tokoh masjid. Enggak bini dia pun, lah. Nyo zikir bergapo dia. Zikir bergapo. Cerita sungguh ni tapi sebagai pengajaran. Dengar molek ni makcik-makcik. Kalau lama tak klik temari tak tengok. Dia masuk senyap-senyap masjid, dia duk main WhatsApp dengan janda hak dia nak nikah. Oh, kosok molek tak aja pegang telefon ambil rapah telefon tak dia nak koci lah. Nyambil kawan tu buka jumpa molek. Nauzubillah. Ini permainan syaitan. Syaitan sebab tu Anas selalu sebut tuan-tuan, syaitan dia tak masuk no entry dalam bab nak menggoda kita. Tua-tua hak pakai piah, pakai serban, pakai telekor ni, duduk maju sama. Dia tak mari ajak kita pergi joget, mari tak? Ada joget padan, tak mari. Tapi dia masuk selo-selo. Pukul berapa mari subuh ni? Pukul 5 mari dah. Tok bila tak ada kita mari dulu. Mari riak. Itu cara syaitan main. Lepas tu ni syaitan hok kita takut dulu ni, hok bahasa jenis dia panggil Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata ada satu kaum bawa mari apa ni pahala pada hari kiamat amsal jibati hamah, macam bukit pahala dia banyak, pahala dia maknanya ahli ibadat dia. Tapi pada hari kiamat so, pahala dia habaan mansura, terbang jadi debu, tak hilang habis pahala. Sahabat bila dengar lagu ni terkejut. Dia kata, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, sifatkan kepada kami siapa dia orang tu. Nampak bunyi kuat ibadat tapi pahala terbang. Siapa dia? Kita takut kena kita. Nabi SAW sebut mereka itu sama denganmu juga. Dia semaya sepamu, dia pergi masjid sepamu, dia tadarus Quran sepamu, tapi ni tengok. Iza khalau bi maharimillah intahkuha. Apabila dia khalau, tak ada orang, senyap-senyap dia buat maksiat. Maksiat ujung jari je lah ni, tak apa. Buka telefon tengok. Duduk dalam masjid, duduk mengarap. Tengok video-video yang macam-macam cerita ni. Video ni pula cerdik sungguh nah. Pasal tu admin kita ni, kita tak benar masuk dalam video, kita masuk dalam YouTube, jangan ambil duit. YouTube dia bayar PT. Walaupun dia benar kita masuk, dia bayar duit. Tapi syarat tengah kita ceramah dia akan break masuk
Iklan. Nyanyi apa pakcik-pakcik. Nah, kita tengah duduk dengar tengah abang anak ceramah sedap-sedap, pengak keluar makcik. Jual baju dalam. Kena kata kau anak kau. Dia ni pun tengok. Kok nanti tu habisnya pasal sambung ceramah ni. Mula-mula tu. Lepas tu carilah pula. Ini masalah. Ini gangguan syaitan dalam kitab. Ini gangguan orang dalam masjid ni, bukan gangguan luar masjid. Dalam masjid boleh lagi tengok benda-benda yang pelik. Kita kata cukup berbahaya kepada kita. Sebab itulah kata Syekh Mubarakfuri, dia kata al-masjidu lil mu'mini kal ma'i lis sama. Masjid bagi orang mukmin seperti air bagi ikan. Ikan seronok duk lain. Wa huwa lil munafiqi kal qafasi lil tuyur. Masjid bagi orang munafik seperti sak burung duduklah sarang. Terbuka pintu, terbahlah tu. Kita jangan jadi macam burung mari masjid tu semaya sunat dulu. Zikir lepas solat, semaya sunat. Kalau ada kuliah dengar, baru lagi klik. Kalau tidak, jadi burung kita. Saya bukan munafik ustaz. Dah. Balik tu pasal apa? Antara maghrib dengan isya ni ada kuliah. Nabi sebut dalam hadis, siapa dia keluar daripada rumah dia. Dengar ni tuan-tuan. Siapa dia keluar daripada rumah dia ambil wuduk siap-siap, keluar daripada rumah kerana nak pergi masjid. Malaikat tulis dah pahala semaya. Pahala solat. Sudah semaya maghrib, tunggu semaya isya. Dalam hadis Nabi kata, intizarus salati salatun. Menunggu solat diberi pahala solat. Ni tuan-tuan ada tunggu ni, pahala solat. Kecuali sambil-sambil nunggu ngepak orang, hilang pahala. Malaikat mana nak bagi pahala solat duk ngepak orang dalam masjid? Tak, jangan. Sudah semaya isya, kita semaya sunat lagi. Kemudian kita balik daripada keluar rumah pukul 7 petang. Balik ke rumah pukul 9 malam, 2 jam kita duduk dalam suasana solat. Sebab itulah dia larang antara adab-adab masjid. Anak tak ada masuk dah malam ni. Insya-Allah ustaz kita akan sambung balik. Bila kita berjalan ni, kita ambil wuduk siap-siap. Daripada perjalanan kita jangan duduk cakap benda tak tu kalau, dan jangan duduk main patah cari. Tu pun tak boleh. Bukan dalam semaya ni. Dalam perjalanan nak pergi masjid pun tak boleh main. Sebab kita sekarang berada dalam pahala solat. Ada juga orang tu rumah ambil maya dah, tapi isap okok atas motor nak sampai masjid. Pahala solat kau tak boleh. Tak cukup SOP. Dia panggil tak cukup SOP lagi. Jangan main. Jadi orang mukmin seperti air bagi ikan, masjid tu. Masjid bagi orang munafik seperti sangkar bagi burung. Jumpa pintu, keluar lagi. Allahu Akbar. Jadi kita kata sebab itulah kita ni biar jadi orang mukmin yang baik-baik. Jadi satu lagi projek yang anak-anak kempen tuan-tuan dan puan-puan malam ni ketah. Boleh belakang dah ketah. Kau mana tak boleh lagi tu bagi. Kau habis dah. Habis. Ada semua dapat. Nuh belakang bau sapan. Gibui belakang kita nak ijazah malam ni. Dalam risalah ringkas ni, tajuk dia projek mega mampu milik. Sedap ke tajuk tu. Kita ni main ilmu motivasi ni jangan main. Dia panggil projek mega mampu milik ni ilmu motivasi. Bagaimana kita nak kempen tuan-tuan supaya imarahkan masjid, imarahkan hidup kita dengan apa? Dengan menjaga solat sunat. Tengok dalam hadis. Buka kertas. Kalau tak buka dia pakai belepak situ dalam poket. Tak paksa dah. Ni kita kena buka. Buka belakang tuan-tuan. Lepas ni balik ceramah rumah pula ke anak bini. Boleh? Kena boleh lah sebab nak masuk syurga sekeluarga ni. Kalau tak boleh ceramah, ambil rakaman ni pergi suruh budak-budak dengar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi riwayat oleh Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, dia kata Nabi sebut kata apa? Man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa dia solat 12 rakaat satu hari satu malam. Tuan-tuan jangan terkejutlah. Allah ustaz, kita maya tarawih pun lapar ya. Ni 12 nyebui pula dah. Yaum fi yaumin wa lailatin. Satu hari satu malam 24 jam. 24 jam kita ada solat sunat, dia panggil solat sunat rawatib. Tahu solat sunat rawatib? Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Tengok senarai ada tu. Tengok senarai. Kalau tak nak kecil dah dalam ada tulisan dia. 2 rakaat sebelum subuh. Lepas bel subuh, solat fajar tu 2 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur.
4 rakaat sebelum zuhur. Berapa dah? Nah, 2 rakaat lepas zuhur. 8. 2 rakaat lepas asar. Mana? Taniah tadi meh. Kalau nyo tulis juga kan kata mepeh gitu dah. Maknanya orang sini peh. Lepas asar tak ada mai sunat. Kita nak teh ya saat itu. Nak tengok setara mana orang kapur ni. Ada setengah tu tulis. Oh, lepas asar tulis juga. Kata orang ni otak ngaji sakit. Nah, ni puak kita ni puak ngaji. Lepas asar tak ada dah. Tulis tak. Lepas maghrib 2, lepas isya 2, 12. Nabi kata apa? Allah Taala akan bina bunyalahu baitun fil jannah, sebuah mahligai dalam syurga. Sebab tu kita kata projek mega mampu milik. Boleh tak boleh kita memiliki sebuah mahligai setiap hari dalam syurga? Boleh ke tak boleh? Insya-Allah kata insya-Allah. Banyak dah tempat kita kempen, alhamdulillah tuan-tuan. Pasal tu kita kena berittifak dengan AJK Masjid. Jet. Tak pasal lagi jet. Jet hak waktu iqamah tu. Tanda boleh. Subuh kita letak 15 minit. Sebab orang baru bangun tidur, ada tengah baru. Iyalah, bukan semua orang boleh bangun awal. Jadi kita bagi dia 15 minit. Biar sempat dia semaya sunat fajar. Besar pahala tu. Rak'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kata 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada kita miliki dunia dan isi kandungan. 2 rakaat. Kita semaya. Tak dah ni. 15 minit ni tinggal 5 minit je lagi. Nak qomat. Kalau kita pergi masjid, siapa orang qomat? Semaya di rumah dulu, jangan semaya masjid. Sebab iza uqimatis solat, bila diqamat solat, Nabi kata la salata ilal maktubah. Tak ada lagi solat kecuali solat fardu je boleh. Tak boleh, tak main semaya belakang sore-sore lah. Masuk maya. Habis 2 rakaat ni tak ada. Tak apa, kita boleh qada lepas maya. Di antara solat yang boleh qada, tuan-tuan tengok dalam kitab Fathul Mu'in. Patut mini kitab mazhab Syafi'i, anda mengajar di pondok tu. Tajuk dia qada solat sunat. Qada solat. Mana kalau solat sunat qabliyah ni, qabliyah lah hak berana hak tak ada semua ni. Nak subuh dengan zuhur tak apa nak dan. Sebab zuhur kita kerja kan. Kadang-kadang pergi masjid orang qomat dah. Orang qomat baru pergi masjid. Jadi kita qada lepas maya zuhur. Jadi lepas maya zuhur kena maya 4 rakaat. 4 qabliyah, 2 ba'diyah. Biar jadi. Insya-Allah. Tuan-tuan kalau boleh tanda bulan ni berapa rumah kita boleh dalam bulan ni. Boleh ke tak boleh? Kita tak target. Saya nak 30/30 asalnya. Kalau boleh 20/30 nikmat. Besarnya 20 buah mahligai dalam syurga. Suka ke tidak? Kena buat. Pasal tu ada sebuah masjid. Ni cerita sengoti ni. Seorang email dia ceritakan dia kata Tok Bila kena kocok. Nyata apa di makmum. Makmumnya nak jaga 12 rakaat ni. Zuhur dia tulis 10 minit. Tapi oleh kerana kelang kabut tak bila nak anak sekolah apa dia qomat tak juga 10 minit. Kawan tu tengah maya sunat dia qomat. Lepas maya zuhurnya tunggu kat pintu belemok bui. Dia kata tulis 10 minit mau qomat 7 minit. Tak apa. Tumbuk tak bila. Kita tak dengar lah sini siapa tumbuk. Nah, kalau tak ada qada. Boleh qada. Jangan tumbuk qada. Ada satu tempat tu nak tumbuk juga. Semaya subuh. Sepatut 15 minit dalam itu ni screen tu. Tu email suruh tu bila qomat cepat. Pasal dia kata dia nak zikir panjang lepas subuh. Tengok kita tak mikir. Kita mikir ke kita. Kita tidak mikir ke kepentingan makmum nak solat 2 rakaat qablah fajar. Zikir ni pak zuhur boleh. Tapi qabliyah fajar sebelum sunat, sebelum solat subuh, sebelum qomat. Jadi kalau kita ittifaq 15, biar 15 je cukup. Walaupun ada orang setengah solat sunat qomat, kecuali dia nak sudah dah. Kita pun tahu dia ni ahli solat sunat. Cuma hari ni dia terlewat. Boleh kita murah. Tak apa. 15 dah tu. Tunggu kat 2-3 saat je lagi dia boleh. Tapi kalau duk main nunggu orang pas cegah kita. Pas orang masuk 2 rakaat, tak boleh qomat lagi. Lah, kita kena tengok ikut perjanjian. Kita berjanji 15 minit, orang mari lepas pada tu qomat. Tunggu aku nak main sunat. Qada lepas ni. Sebab kalau tidak tak kerja kita duk main nunggu orang. Jangan main-main, tuan-tuan. Jadi kita ambil 12 rakaat satu hari satu malam, baitun fil jannah. Jadi kita berjanji dengan tuan-tuan sempena dengan
Masjid Ihsan kita yang comel ni, boleh tak boleh kita kekalkan 12 rakaat tu? Boleh? Insya-Allah. Nak tambah sikit lagi boleh? Kalau tak apa nak dah. Nak lagi? Kita kekalkan 2 rakaat duha. Dua rakaat ni dia tak masuk qabliyah ba'diyah. Dia mustaqil tersendiri. Semaya duha 2 rakaat. Oh, ada orang kata saya 4 rakaat. Kau comel. Kita beri hok paling minit, hok paling minima supaya tuan-tuan tak mikir nak panjang. Tapi kalau kita hok dia panggil tarah RTM ni, ramai kau buat RTM sini. Mana? Bukan RTM kereta api ni. Ada projek. Tak pernah kerja kereta api. Dia kata kita tidak main kereta api, kita main RTM. Kalau ada buat RTM, lepas maya subuh jangan klik. Tengok ni hadis. Ni ajuk dia solat selepas naik matahari. Tengok hadis. Ada satu lagi hadis dalam Tirmizi, walaupun ulama hadis berbeza pandangan di sini, tapi kita pilih yang nak beramal dengan dia. Siapa dia solat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syams. Siapa dia semaya subuh berjamaah, ni syarat dia. Dengar ni makcik-makcik. Pas dia tanya, kalau semaya di rumah ustaz, tak jadilah orang suruh semaya di masjid. Kecuali musim PKP pun ni, kita harap Tuhan beri juga, insya-Allah. Dan nak pergi masjid tak boleh. Siapa solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di masjid itu, yazkurullah. Mana dia berzikir. Kalau ada kuliah kita dengar, kita baca zikir pagi petang, boleh tak? Zikir pagi lah. Di antara zikir pagi yang anak tolong buat ke tuan-tuan, ni nama dia zikir pagi dan petang. Dan zikir lepas solat. Kita tinggal di masjid ni 2-3 naskah dah. Siapa dia nak zikir ni, nak. Kita tak bawa mana ni, tapi kita boleh beri, dia panggil PDF. Nanti anak beri ke siapa dia? Kita beri ke dia forward dalam grup masjid dah. Halal, boleh bagi sebar-sebar. Kita baca pagi-pagi, zikir waktu pagi. Baca Quran. Tak ada orang kuliah, kita mengaji Quran sampai naik matahari. Berapa minit? 15 minit paling kurang. Mana sekarang ni dia punya syuruk pukul 6.55, pukul 7 lah kita kata. Kita tambah 15 minit lagi, 7 suku. Kita pun semaya sunat 2 rakaat, boleh pahala ke apa? Tengok tu. Diberi pahala kepadanya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Tengok di kertas tu tepek besar. Nak ke tidak pahala haji? Nak. Tunggu maya duha. Ada orang WhatsApp dia ni ustaz, roti canai masuk dah. Cakap roti canai. Lepas ni kita pergi cari roti canai, teh tarik, apa dia jamu apa ni hok anda. Tuan-tuan, itu pahala. Hari-hari boleh pahala haji. Besar tak besar pahala kita? Kalau tak sempat juga, kekalkan dengan pahala solat duha 2 rakaat. Kemudian kita tambah lagi 3 rakaat witir. Boleh ke tak boleh? Jadi 17 rakaat. Tuan-tuan dan puan-puan yang boleh jaga 17 rakaat satu hari satu malam, bagi ana lah. Di zaman kita sibuk lorak tak tahu kalau ni, orang ni sudah naik taraf wali min auliyaillah. Mana terkejut. Dia ramat wali ni. Kau pakai baju pelik-pelik dah. Rambut kos itu wali tu dah, bukan lagi tu. Auliya Allah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah kata wali Allah tu orang yang beriman, orang yang bertakwa. Itulah wali. Kita hidup tabah wali yang pelik-pelik. Hak tak semaya wali. Ana di antara cerita ana ingat tapi tepat tak ingat. Mula-mula ana balik dulu, kita nak pergi ceramah di sebuah masjid surau. Anak siapa tu ada seorang pakcik gemuk gitu, nampak lagi rupa dia tu duduk tidur di beranda masjid. Kita kata, kejut lah pakcik tahu nak band dah ni. JK royak gini. Kata pelik ni. Bapa gitu? Tak boleh tu ustaz, dia mayam Mekah. Kata gua derah lah kita pun, mayam Mekah tu. Jadi biar dia tidur, dia mayam Mekah. JK masjid ni pelik kata buat mu ni, boleh cahaya lah gitu. Kata tu tidak wali, tu wala nama lah gitu pasal untuk semaya ni. Kata gini lah pas maya Isa ni ada jamu. Dia kata ada. Muak bagi pinggir kosong dia. Kata muka tu ayah maya Mekah makan nasi mandi lah, kita nasi Melayu ni. Main-main. Kita jangan ajak.
Pasal tu Imam Syafi'i kata apa? Tuan-tuan, kalau mu tengok orang ni boleh terbang atas angin, boleh berjalan atas air, tapi kalau perbuatan dia, amalan dia menyalahi syariat, itu bukan. Tak usah ada wali lah, tu wala nama dia lah gitu. Kita ni suka benda pelik. Oh dia ni bisa buat untuk FOMO, bisa berlaku ahli saya lagi bisa. Jangan kita main lah gitu. Baiklah tuan-tuan puan-puan, kita betul boleh cakap panjang-panjang. Ilmu ni kalau banyak dah dia hilang juga. Jadi kita setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah Taala berkatilah masjid tuan-tuan ni, masjid ihsan, dan kita pula termasuk dari kalangan masjidnya ihsan, orangnya muhsinin, insya-Allah. Insya-Allah orang muhsinin. Kita imarahkan masjid kita ni, jalan ke tugas masing-masing, projek masuk syurga sekeluarga, tuan-tuan dan puan-puan, bawalah keluarga mari masjid, mari sembahyang. Kalau kata-kata dia ada kerja sekolah lah, PDPR lah, mari sembahyang, suruh dia klik. Sekurang-kurangnya mari kau sembahyang. Biar kenal kat masjid rumah Allah Taala ni setiap hari, mari subuh, kau mari maghrib, kau mari isya, bagi kita ada. Dan kemudian satu lagi kuliah yang kita sebut lagi, kuliah muslimat satu lagi kena ada. Khas untuk muslimat, bicara dia je tajuk yang berkaitan dengan puak dia saja. Lagu mana orang muslimat nak puasa, lagu mana dia nak ibadat waktu dia uzur, lagu mana. Jadi kita beri peluang ustazah cakap dengan muslimat sama-sama dia, senang nak tanya. Itu yang baik kuliah muslimat. Kita kadang-kadang buat kuliah muslimat, hok ngajarnya muslimin, hok dengar pula muslimi juga. Jadi tak adil lah gitu. Kuliah muslimat biar pok dia sama-sama dia tu lebih boleh ustaz mengajar pun tak apa, tapi tajuk yang berkaitan dengan hayatu al-muslimah, hidup orang muslimah, dengan auratnya, dengan pakaiannya, dengan macam-macam benda yang berkait dengan kehidupan dia tu, kita kata alhamdulillah. Baiklah, tamat sekat tu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.